Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan tips berkenaan dengan cara mengawal emosi marah. Okey, dan tips-tips ini saya akan berikan mengikut akronim, yakni akronim KIT. KIT. Okey. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut berkenaan dengan tips tersebut, saya akan terangkanlah serba sedikit berkenaan dengan emosi marah. Apa itu emosi marah? Adakah emosi marah itu boleh dikawal? Adakah emosi marah itu normal? Dan adakah emosi marah itu boleh dibuang? Okey, jadi emosi marah ini, yakni menurut saintifiknya lah, emosi marah ini yakni perasaan geram, perasaan frust dan sebagainya ni, ini merupakan sebahagian daripada fight or flight response, yang mana secara ringkasnya ianya merupakan satu tindak balas automatik tubuh badan kita terhadap sesuatu rangsangan. Okey. Jadi kiranya mau dikatakan sini, marah kita tu, emosi marah kita tu normal dan ianya automatik. Okey, berdasarkan rangsangan lah daripada kisahlah sama ada rangsangan luar ataupun rangsangan dalaman. Okey. Jadi mau dikatakan sini emosi marah itu yang menjadi tidak normalnya dan yang menjadi tidak baiknya bila mana emosi marah tu tidak terkawal. Dan bila mana tidak terkawal, maka ianya membentuk seseorang menjadi agresif. Dan bila mana agresif dah mulai nak memukul orang lain, menghancurkan harta benda dan dah start nak mencaci, mencarut, memaki hamun bagai lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini nak mencaci mencarut lagilah mengurangkan pahala puasa kita. Okey. Jadi untuk itu bagaimana nak kawal emosi marah ni? Jadi disebabkan itu di sini ada beberapa tips yang dapat membantu untuk mengawal emosi marah. Jadi untuk itu akronim yang pertama iaitu K. Okey, berdasarkan akronim KIT, yakni tips yang pertama iaitu K merujuk kepada kawal diri. Kawal diri yang macam mana? Yang pertama sekali yang kita perlu buat adalah kawal pernafasan. Kawal pernafasan kita tarik nafas 10 saat dan hembus. Okey, sebab perasankah kalau orang marah kan biasanya okey, selain daripada dia punya ekspresi muka, yakni dah start dah berkerut kan, muka pun kadang ada setengah orang yang bila marah mukanya merah padam, ada setengah lagi tidaklah. Okey, dan nafas orang tu dah macam tercungap-cungap, degupan jantung kita pun degupan yang agak laju, dubdap and itu menyebabkan oksigen tidak sampai ke otak. Jadi bila mana kita kawal pernafasan kita tarik nafas dalam-dalam, ianya membantu oksigen untuk sampai ke otak dan ianya membantu kita untuk berfikir dengan baik. Okey, sebab bila mana kita bertindak berdasarkan emosi semata-mata, itu yang kita panggil sebagai nafsu dan ianya tidak baiklah. Okey, dan seterusnya kawal diri yang seterusnya adalah kita mengikut anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, di mana baginda menyuruh kita bila mana kita rasa marah, apa perlu kita buat? Ketika itu kita ubah posisi diri. Jika kita marah, kita marah tu kita berdiri, kita duduk. Tapi bila mana kita still lagi rasa marah, even kita dah duduk, apa perlu kita buat? Kita baring, dan itu akan mengurangkan lagi rasa marah kita. Okey, dan seterusnya adalah kawal diri yang seterusnya adalah kita ambil wudu, ambil air sembahyang. Okey, sebab marah ni dia ibarat api. Jadi lawan bagi api ialah air. Maka untuk kita mengurangkan lagi rasa marah kita ambil air wudu. Okey, yakni ianya akan menyejukkan lagi diri kita. Okey, dan kawal diri yang seterusnya iaitu elakkan dari membuat suatu keputusan yang besar ketika kita marah. Ini saya ambil contoh pasangan suami isteri lah. Okey, bergaduh. Yakni bergaduh tu memang perkara biasalah dalam suatu perhubungan kan. Sebenarnya itu yang akan menghidupkan lagi sebuah perkahwinan tu.
Okey. Tapi bila mana dah bergaduh sampai ke satu tahap sehingga nak buat keputusan nak bercerai, elakkanlah. Kalau boleh, berikan masa untuk pasangan dan berikan masa untuk diri sendiri untuk berfikir dahulu. Okey, elakkan buat keputusan time kita. Okey, dan kita beralih kepada tips yang kedua, iaitu I, yang mana merujuk kepada istighfar. Seperti dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-28, ingatlah, hanya mengingati Allah lah hati akan menjadi tenteram. Okay, dalam keadaan kita marah tu, apa perlu kita buat? Kita berzikir, kita istighfar kepada Allah. Sebab yang menciptakan kita siapa? Yakni Allah. Allah SWT. Jadi yang menjaga hati kita pun siapa? Allah SWT. Maka kita berdoa dengan Allah, minta Allah supaya menenangkan hati kita, minta kepada Allah ampuni kita, minta kepada Allah untuk berikan kekuatan kepada kita untuk mengawal kemarahan kita. Okey. Jadi tips yang terakhir yakni T, okey, yang mana ia berkesinambungan dengan tips-tips yang sebelumnya, yakni kawal diri, istighfar. Tips yang terakhir iaitu tindakan. Di sinilah baru kita buat tindakan yang bersesuaian dengan keadaan. Okey, dan pastikan solusi yang kita buat itu baik untuk kita dan baik juga untuk orang lain. Bermanfaat untuk kita tanpa mengguris hati orang lain. Okey, jadi kan marah itu perlu untuk membangkitkan diri kita bagi menegakkan agama Islam. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.